Warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Seri Zamri, Timbalan Ketua UMNO Bahagian, Naib Ketua Datuk Khairuddin, ahli-ahli yang berhormat, seterusnya Ketua-Ketua Wanita, Puteri, ahli-ahli jawatankuasa UMNO Bahagian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang mewakili cawangan-cawangan UMNO dan juga wanita, pemuda dan puteri, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Seperti mana yang telah dimaklumkan sebentar tadi, program kita pada petang ini adalah satu program yang telah diubah coraknya daripada peresmian UMNO cawangan secara berkelompok kepada sembang santai secara maya ataupun online. Ini barangkali berikutan daripada pertikaian yang sedang berlaku antara ROS dan juga UMNO Malaysia tentang kesahihan keputusan yang dibuat oleh Majlis Tertinggi sama ada diterima penangguhan mesyuarat-mesyuarat persidangan kita yang dibuat, yang dikatakan berlaku pada pendapat UMNO lebih awal lagi, iaitu sebelum bulan Julai, tapi ikut pada ROS dianggap itu sebagai tidak formal, tidak sah selagi tidak ada mesyuarat secara bersemuka ataupun secara formal yang dilakukan pada bulan Julai, iaitu lewat daripada tarikh bulan Jun. Kita tengoklah apa perkembangannya, sebab ini boleh jadi pertikaian yang berpandu ataupun memerlukan tafsiran dari segi kaedah-kaedah yang boleh diterima, sama ada pengesahan secara WhatsApp boleh diterima sebagai circular resolution ataupun ianya dianggap sebagai tidak boleh diterima dan keputusan ROS itu adalah keputusan yang terpaksa diterima, tetapi ianya mungkinlah memerlukan sedikit masa sebelum diputuskan nanti secara muktamad. Di mana kita sedia maklum negara kita berada dalam keadaan tidak menentu. Barangkali buat pertama dalam sejarah Malaysia, keabsahan kerajaan ini berada dalam pertikaian sama ada mempunyai majoriti ataupun tidak dalam sidang parlimen. Yang terbaru ini surat daripada speaker yang telah pun diviralkan, berarti bahawa mengikut pada speaker, kerajaan sekarang sudah pun kehilangan majoriti apabila 14 daripada ahli parlimen mewakili UMNO telah mengisytiharkan tidak menyokong pimpinan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya nak jelaskan bahawa pada mulanya keputusan berdasarkan kepada ucapan saya ataupun press conference saya di Parlimen, sebab saya tidak dapat peluang untuk berucap baru-baru ini, keadaan Dewan gawat masa itu, saya telah menyatakan bahawa saya tidak menyokong kepimpinan Perdana Menteri, tapi saya sokong Kerajaan Perikatan Nasional. Namun, Majlis Tertinggi yang bersidang beberapa hari selepas itu memutuskan bahawa untuk menolak Kerajaan Perikatan Nasional dan juga kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, maka saya sebagai anggota parti terimalah keputusan
parti itu dan saya berdiri bersama-sama dengan Presiden Parti dalam press conference pada hari tersebut untuk menzahirkan pendirian saya sama-sama dengan 10 ahli parlimen dan kini telah pun disahkan oleh Speaker, 14 telah pun menolak dan kerajaan sudah pun ketiadaan keabsahannya ataupun legitimasinya. Perkara ini mungkin melibatkan soal tafsiran perlembagaan dan juga kaedah-kaedah bagaimana penentuan keabsahan itu perlu dilakukan. Dalam masa beberapa hari ini, mungkin dalam masa 24 jam, 48 jam ni, begitu kritikal untuk negara kita. Sebab apa juga keputusan yang bakal dibuat, termasuk oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong, akan menentukan masa depan negara kita, sebab keabsahan yang pertama, fasa yang pertama, keabsahan kerajaan ini mesti ditentukan. Apa cara dia, apa kaedahnya, Tuanku Yang Tuan Agong mempunyai budi bicara. Sama dibuat dalam Dewan ataupun dibuat di luar Dewan. Macam kes Perak waktu Datuk Nizam menjadi Menteri Besar, almarhum Sultan Perak telah tentukan di luar Dewan dan Mahkamah Persekutuan telah pun membuat keputusan untuk menerima kaedah itu sebagai penterjemahan kepada budi bicara Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Maknanya soal budi bicara itu tentang keabsahan itu tidak semestinya dibuat di Dewan Undangan Negeri, boleh dibuat di luar. Jadi berdasarkan pada kaedah dan prinsip itu, maka bila sampai pada pertikaian di peringkat parlimen, ianya juga boleh dilakukan di luar persidangan parlimen ataupun di dalam parlimen dalam bentuk vote of confidence, VOC, yang kita dengar mungkin akan dibentangkan pada tarikh yang belum dimuktamadkan lagi. Okay. Baik, itu bab kepimpinan negara kita dan keputusan yang kita buat ni, termasuk saya, adalah keputusan berdasarkan pada keputusan PAU, Persidangan Agung, yang telah menunjukkan sikap dan pendiriannya yang jelas, dan oleh itu sebagai parti kita terimalah badan tertinggi dalam sistem pentadbiran dan hierarki parti kita adalah Persidangan Agung. Tak ada yang lebih besar daripada Persidangan Agung. Selain daripada itu, saya nak jelaskan bahawa penolakan kita pada kepimpinan Perdana Menteri ini adalah berdasarkan pada kerajaan yang gagal. Bukan kerana UMNO mabuk nak kuasa, gila kuasa. Mungkin kita ditempelak sedemikian, tapi hakikatnya kalau kita lihat dari segi prestasinya, kerajaan hari ini telah membuat beberapa keputusan yang tidak tepat, yang telah membawa kepada, terutama sekali dalam soal menangani COVID, semakin hari semakin serius, semakin hari semakin tinggi bilangan yang kena penyakit COVID dan juga bilangan yang telah pun meninggal dunia. Pada masa, sebagai contoh, dan saya telah huraikan perkara ini panjang lebar dalam Facebook saya, pada masa darurat pertama yang dipohon oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri kepada Yang di-Pertuan Agong, yang telah ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh Raja-Raja Melayu, juga memberi pendapat yang sama. COVID
bilangan COVID pada masa itu sekitar 500 kes sehari. Tetapi bulan Disember, bilangan tu telah meningkat kepada 1,600, tetapi kerajaan telah benarkan interstate movement. Maknanya kita boleh pergi ke negeri-negeri yang lain. Kalau tuan-tuan ingat, masa itu ramai yang telah berpusu-pusu ke Pulau Langkawi umpamanya. Penuh sesak. Sebab pada masa itu, itulah menjadi tempat tumpuan dan saya telah beri pendapat kalau sekiranya interstate movement ini dibenarkan, sudah tentu dia akan menyebabkan rantaian COVID ini lebih susah untuk diputuskan. Itu satu kesilapan ataupun misstep yang dilakukan oleh kerajaan Perikatan Nasional. Ada beberapa yang lain yang saya telah huraikan, termasuklah pada bulan Januari apabila diadakan PKP masa itu, tetapi dibuat PKP yang separuh masa. Bukan PKP yang berbentuk total lockdown, di mana punca penyakit COVID itu adalah berkisar kepada kilang-kilang yang dibenarkan operasi dan pusat-pusat binaan. Inilah dua punca COVID besar. Tetapi persoalannya kenapa dibenarkan kedua-dua ini beroperasi. Dan sebab itulah kalau kita buat total lockdown pada bulan Julai itu, kemungkinan besar kita boleh putuskan rangkaian COVID. Bila kita melakukan darurat dikenakan. Soalnya sama ada darurat ini mencapai matlamatnya ataupun tidak. Darurat ni dikatakan darurat menangani COVID. Tetapi sejak darurat dikenakan, angkanya telah mencanak daripada sebelum darurat 100,000 lebih kurang. Semasa darurat, angka telah mencapai 1.2 juta. Bererti telah naik hampir 12 kali ganda dalam masa darurat dikuatkuasakan. Soalnya, kenapa pula kita dengan undang-undang yang sedia ada lebih berjaya sebelum darurat berbanding dengan darurat yang dikuatkuasakan. Inilah antara perkara-perkara yang menghantui kita dan kini kita lihat bilangan yang telah pun mati tiap-tiap hari begitu tinggi. Ada gambar video di kubur COVID di Shah Alam, 550 liang kubur yang telah pun digali, dan bila kita tengok video tu amat menyayat hati sebab yang meninggal tu dikebumikan macam seolah-olah dalam factory, dalam kilang satu-satu dalam masa yang begitu singkat sekali telah dikebumikan. Inilah sehingga yang saya diberitahu yang penggali kubur pun ada yang sudah kena COVID. Inilah yang peristiwa kita, termasuklah kes-kes orang membunuh diri pun, bilangannya pun dah bertambah. Orang Islam sekarang ni ramai dah membunuh diri dan kisah-kisah orang menderita dan sebagainya yang telah putus mata pencarian, yang doktor jadi pemandu Grab dan sebagainya, kita pun tahu dan kita pun dah diberitahu apa keadaan yang sedang dilalui oleh kita yang menyebabkan kita merasakan apa yang telah berlaku tidaklah memberi kesan yang efektif seperti mana yang kita harapkan. Dari segi ekonomi pun, kita lihat pemulihan ekonomi kita tidak sebenarnya menjadi kenyataan. Ia semakin mengudum nampaknya ekonomi kita. Bursa saham kita antara yang paling rendah di dunia. Masa kita kalah dulu, dia menghampiri 1,900.
angka sekarang ini dia sudah baru dalam 1,400 bursa negara lain sudah ada pemulihan, kecuali bursa kita semakin menurun. Kita antara yang paling buruk prestasi di dunia, kecuali 2 buah negara lain yang lebih buruk daripada kita. Colombia dan satu lagi, tak silap saya Venezuela yang lebih teruk pada kita. Tetapi bukanlah kita ni sebuah negara yang biasa dianggap sebagai model, biasa dianggap sebagai berada di barisan hadapan, mempunyai masa depan yang begitu cemerlang dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita diukur prestasi kita antara yang paling corot di dunia. Termasuklah dalam soal menangani COVID, pada peringkat mulanya memang bagus. Saya akui. Ada tanda-tanda yang baik pada peringkat mulanya, tetapi kemudian bila langkah-langkah tertentu yang tidak tepat dan saya telah ataupun tidak kena pada tempatnya, dan saya telah beri contoh-contoh tertentu, apa yang saya maksudkan, ada lagi yang lain. Kalau tuan-tuan baca posting-posting saya dan FB, dapatlah maklumat sepenuhnya. Kita akan faham mengapa langkah-langkah yang tak kena tu, yang telah dilakukan, menyebabkan keadaan itu lebih buruk, termasuklah kuarantin daripada luar negara yang dipendekkan, negara dunia sampai 21 hari, kita pendekkan dan kita benarkan kuarantin di rumah satu ketika, lepas tu kita ubah kena kuarantin di pusat kuarantin dan di hotel, yang menyebabkan hampir semua varian sekarang ni, termasuklah Delta, Delta Plus dan sebagainya, sudah pun berada di sisi kita. Yang jadi satu perkara yang begitu membimbangkan kita, mencemaskan kita. Kalau dulu kita dengar orang yang kena COVID, orang tu agak jauh daripada kita. Yang meninggal pada COVID pun orang kita tak kenal. Tapi sekarang ni yang kena COVID, yang meninggal dunia, hari ini adalah orang yang bersama-sama dengan kita. Saudara mara kita, anak-anak kita, termasuk anak saya sendiri. Ketua Pemuda Datuk Nizar pun satu keluarga dia kena COVID. Tapi alhamdulillah lah, tidaklah sampai ke peringkat yang serius. Tetapi memang maknanya apa yang saya katakan itu, dia sudah ada di sisi kita. Dia sudah ada di kalangan kita. Adalah satu maknanya apa yang kita harapkan nak putuskan rantaian COVID itu tidak menjadi realiti. Sebaliknya, COVID itu telah pun menjadi-jadi sekarang ni, ada di kalangan kita, di sisi kita, malah siapa kita jumpa pun, kita tak tahu dia pembawa virus COVID ataupun tidak. Saya pun risau jugalah. Kalau saya terpaksa jumpa ramai juga orang. Tak tahulah, tak ada arah lah. Takkan tak nak jumpa. Orang nak jumpa macam-macam orang. Saya pun bimbang lah. Manalah tahu dia seorang saja yang duduk bersama kita. Habis kita boleh jadi bukan saja contact person, tapi kita boleh jadi orang yang sudah pun positif COVID. Mudah-mudahan insya-Allah tidaklah. Tapi walaupun saya sudah di vaccinated ataupun sudah disuntik, tetapi suntikan bukan jaminan 100% bahawa kita terlepas daripada ancaman COVID. Baik, itulah sebabnya kita berada sekarang ni di satu ambang di mana kita sebagai sebuah parti kena tentukan masa depan kita, negara kita, tapi masa depan kita bergantung pada kepimpinan politik. Yang nak jadi pemimpin ramai, tapi kita bukan memilih pemimpin, kita memilih kepemimpinannya, leadershipnya. Dan inilah yang dituntut oleh kita, memilih kepimpinan yang benar-benar tepat pada keadaan negara menghadapi krisis. Bukan dalam masa biasa, tak apa. Dalam masa krisis, jenis kepimpinan yang perlu untuk negara kita
adalah kepimpinan yang tahu dan kompeten dan fokus dan bersungguh-sungguh untuk menentukan pentadbiran kita berjalan bukan lancar dan licin, tapi keputusan itu yang tepat. Saya bagi analogi, kalau tangan kanan sakit, tapi kita balut semua tempat yang lain kecuali tangan kanan, itu bukan tepat. Maknanya kalau tangan kanan sakit, tangan kananlah kita balut. Itulah analogi yang mudah dan kita semua berharap bahawa dalam hal ini UMNO boleh memberi kepimpinan yang baik untuk negara kita, untuk masa depan kita. Bagi cawangan-cawangan, saya berharap apa yang kita telah sarankan selama ini, kita lakukan. Saya tahu banyak sekatan-sekatan, SOP yang kita perlu patuhi. Salah satu daripada usaha yang kita utamakan ialah bantuan makanan ataupun bantuan food package yang kita hulurkan sekarang, dan perkara ini saya telah selaraskan sama-sama dengan adun-adun, semua 4 adun ada, dan saya telah kongsi peruntukan saya dengan pusat-pusat adun dan juga parlimen. Dan kita ada 5 sumber, dan juga saya juga telah minta sayap-sayap kita, wanita, pemuda dan puteri, untuk melakukan perkara, dan termasuk juga NGO seperti Persatuan Ibu Tunggal dan sebagainya. Memang kita beri bantuan, dan pejabat parlimen saya tiap-tiap bulan saya peruntukkan sedikit dana. Kalau siapa yang sesak, dia datang ke pusat pentadbiran parlimen untuk menerima sedikit bantuan yang termampu oleh kita. Saya juga telah mewujudkan hotline dengan nombornya, jadi sesiapa yang memerlukan bantuan bolehlah menelefon menggunakan hotline ini, dan hotline ini akan dibantu oleh adun-adun dari segi penyampaian bantuan yang diperlukan. Jadi itu yang sedang berlaku sekarang. Petang ni ada pihak, kebetulan ada pihak yang menawarkan satu lagi tambahan sumbangan pada Parlimen Pekan, iaitu bantuan secara online, di mana dia boleh senaraikan barang-barang yang ada dalam senarai itu, dan kita boleh tanda mana kita perlukan, asalkan jumlahnya ialah jumlah yang nak diberi bantuan, tak lebih daripada itu. Jadi kalau kita perlu pampers, mungkin kita boleh tanda kita perlu pampers. Kalau kita dah tua, pampers untuk orang dewasa. Kalau kita dah bayi, kita untuk diapers umpamanya, ataupun susu kanak-kanak. Jadi kita boleh kategoriskan, kita boleh buat bantuan ni supaya dia memenuhi kepada keperluan kita, bukanlah secara umum saja, yang mana mungkin keperluan itu tak menepati kehendak kita. Jadi itulah yang kita akan buat secara online, dan petang ni pihak yang nak memberi sumbangan itu akan memberi taklimat kepada bahagian daripada setiap adun kita, supaya dengan ini kita ada satu lagi kaedah untuk membantu kita di pekan ini, insya-Allah. Selain dari segi politik di cawangan-cawangan, saya harap kita akan beri tumpuan pada kerja-kerja kita. Kita mempunyai 56 buah pusat daerah mengundi, dan saya 150 cawangan. Saya berharap Badan Naziran PDM ni yang diketuai oleh Timbalan Ketua UMNO bahagian kita, Datuk Seri Ramli, boleh memantaulah keadaan PDM kita, sejauh mana kesiapsiagaan kita menghadapi kemungkinan pilihan raya diadakan. Kita tak tahu bila, tetapi tahap kesiapsiagaan kita
perlu kita tingkatkan lagi. Apa caranya? Ialah seperti mana kita ikut pada manual pilihan raya kita. Kita dah diberi taklimat, jadi kita nak laksanakan. Selain daripada usaha memantapkan lagi bacaan sikap kita, mungkin kita terpaksa buat dengan kelainan kaedah, tidak cara bersemuka sebab kita tak dibenarkan pergi rumah ke rumah, tapi mungkin kita dapat gunakan teknologi, menggunakan WhatsApp, menggunakan social media, Facebook untuk kita berhubung ataupun mengetahui apa sikap mereka dan sikap anak-anak mereka dan sebagainya. Ini perlu kita lakukan sebab kalau kita buat cara konvensional, cara tradisional, mungkin ianya tak dapat kita lakukan dan tak semestinya ianya memberi maklumat yang tepat pada kita. Tapi kalau kita gunakan social media, kita boleh baca sikap mereka tu, rasa saya lebih tepat lagi daripada kalau kita tanya secara bersemuka. Jadi saya berharap pada wanita, pada JR kita, teruskan usaha kita dan mudah-mudahan kita dapat capai status bacaan yang lebih tinggi lagi. Selain daripada itu, kita juga perlu ingat kita ada dalam lebih kurang 30,000 ahli UMNO, tetapi bilangan pengundi kita sudah pun mencecah 90,000 ataupun lebih kurang 90,000. Maknanya dalam keluarga kita yang kita boleh yakin 100% adalah ahli UMNO. Tapi ahli UMNO cuma 1/3 saja. Jadi yang daripada bilangan pengundi. Jadi 2/3 lagi, ini kita kena cari. Dan kita kena berhubung dengan mereka. Ini berarti bahawa pegawai-pegawai kaki tangan perkhidmatan awam kita, termasuk guru-guru, imam masjid, dan semua sekali lah, Kementerian Kesihatan, jururawat dan sebagainya. Semua orang ini mesti juga dihubungi oleh kita supaya mereka ni akan menyokong kita bila sampai pada masanya. Jadi kita jangan melihat pada ahli-ahli kita saja. Ahli-ahli itu kita anggap sebagai fixed deposit kita, sebagai simpanan tetap kita. Tetapi kalau kita nak menang besar, kita mesti juga dapat meyakinkan mereka yang bukan ahli UMNO. Saya percaya perkara ini boleh kita lakukan dan kita telah pun mencapai kejayaan beberapa kali. Kita telah muncul sebagai parlimen yang majoriti BN tertinggi dalam negara kita beberapa kali dalam pilihan raya. Mudah-mudahan pada kali ini kita juga boleh mencapai keputusan yang memberangsangkan, insya-Allah. Jadi itulah saja yang saya nak nyatakan pada petang ini. Saya nak ucap terima kasih kepada pentadbiran bahagian atas usaha untuk mengadakan sembang santai ini dan juga kepada jawatankuasa pengurusan yang diketuai oleh Datuk Seri Zamri dan juga semua ahli-ahli kita, ahli yang berhormat yang telah memberi kerjasama yang sangat baik. Kita selalu berjumpa antara kami semua. Jadi saya sebagai ahli parlimen dan keempat-empat adun ni sering kali berjumpa. Dan kita memang, saya tak tahulah bahagian lain, tapi saya anggap ini antara yang terbaik lah yang saya dapat lihat. Penyelarasan kita, koordinasi kita, sampai tidak ada masalah sama kita. Yang menguntungkan kita di bahagian pekan ni, kita tak ada politik berpuak-puak. Kita ni satu kumpulannya, satu tim. Jadi bila kita ada satu tim ni, amat mudahlah kita untuk berjuang, untuk kita berkhidmat pada rakyat, untuk kita menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Tambah lagi, kalau kita tak boleh selesai peringkat kita rujuk pada Yang Amat Berhormat Menteri Besar, sebagai Pengerusi Perhubungan, sebagai Menteri Besar, selalu menyokong kita, membantu kita dalam banyak hal. Jadi itu pun
satu yang rahmat yang ada pada kita, dan juga beberapa orang yang lain yang boleh membantu kita di peringkat nasional juga memberi kesan kepada usaha kita untuk membantu rakyat. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi lah semua yang hadir. Lepas ni kita buka untuk sesiapa yang nak memberi pandangan ataupun nak menimbulkan apa-apa soalan. Yang pentingnya kita habis sesi ini, kita anggap seolah-olah kita berjumpa secara bersemuka lah. Kita balik dengan semangat yang sama, seolah-olah kita bersemuka. Walaupun kita secara bermaya, tapi kita pun kena, dalam kepala kita kena fikir bahawa seolah kita berjumpa depan kita. Kita merasakan bahawa ini satu suntikan semangat untuk kita. Terus berjuang, janganlah kita lalai, janganlah kita alpa, janganlah kita rasa semangat kita luntur. Ya? Jangan. Ya? UMNO harapkan kita. Kita inilah di peringkat akar umbi lah yang sebenarnya menegakkan parti UMNO kita. Kalau kita tak bersemangat, kalau kita tak terus berjuang, na'uzubillah, masa depan UMNO kita nanti mungkin malap. Tapi kalau kita kuat, kita setia dan kita buat kerja, wa imma berlaku di peringkat atas pun, di bawah, di akar masih kokoh, masih mantap, masih subur. Dan insya-Allah pokok kita tak goyang nanti. Insya-Allah. Itulah yang saya nak pesan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah duduk sini ya? Okey, baik. Okey, baik. Okey.